Kerajaan yang langgar aturan mesyuarat, pembangkang pula yang bersalahkan. Kau ni biar betul bang. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada hari pertama sidang Dewan untuk membahaskan titah diraja, dah berlaku kekecohan di mana pembangkang telah bertindak keluar beramai-ramai ketika Perdana Menteri baru hendak memulakan ucapan beliau pada petang Selasa, di mana perkara ini sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian menjadi bahan bualan di seluruh negara kita ini dan dijadikan sebagai bahan cercaan oleh anak-anak papa. Masing-masing mengatakan pembangkang ini tak hormatkan agung lah, tak hormatkan parlimen lah, tunjuk besar kepala lah dan macam-macam lagi tuduhan-tuduhan yang biasalah kita dengar mereka akan lontarkan. Pada ketika itu, tuan-tuan sekalian, Perdana Menteri dikatakan hendak menyampaikan ucapan untuk mengucapkan terima kasih kepada agung yang lama dan juga untuk meraihkan agung yang baru. Macam itulah lebih kurangnya. Tetapi pada ketika itu, Ketua Pembangkang telah menyatakan kepada Speaker Dewan bahawa ucapan Perdana Menteri itu tidak wajar untuk diteruskan. Tetapi Speaker Dewan iaitu Johari Abdul bertegas mahu Perdana Menteri meneruskan ucapan dan sebagainya. Lalu pembangkang pun tak puas hati, mereka bertindak keluar daripada Dewan pada petang itu. Persoalannya, mengapakah mereka keluar? Adakah benar mereka ini memang tidak menghormati Yang di-Pertuan Agong, tidak menghormati Parlimen dan macam-macam lagi? Jadi, untuk menjawab soalan ini, tuan-tuan dan sekalian, saya serahkan kepada anda untuk menonton sidang media yang telah dilakukan oleh ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional dekat luar Dewan selepas kejadian tersebut. Jemput tonton. Sebagai penjelasan, di Dewan sekarang ini berlangsungnya satu atur cara yang dipanggil sebagai penerangan menteri. Mengikut peraturan mesyuarat Dewan Rakyat, dia ada penerangan menteri itu mestilah dimasukkan di dalam agenda yang dipanggil aturan urusan mesyuarat AUM. Tapi pada hari ini tidak dimasukkan apa-apa penerangan menteri itu. Dan ianya amat dirasakan pelik. Sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang tadi, daripada tadi pukul 12 lebih, Yang Berhormat Shah Alam mewakili kerajaan membawa satu usul junjung kasih titah Yang di-Pertuan Agong. Belum habis lagi. Berhenti pukul 1, nak sambung pukul 2.30. Nak sambung. Nak sambung dan selepas itu usul itu akan disokong oleh Yang Berhormat Batang Sadung juga daripada kerajaan. Kami boleh terima, tak ada masalah. Lepas tu disambung pula oleh pengurusi backbencher Yang Berhormat Payah Besar. Tak ada masalah, ikut peraturan. Tiba-tiba pukul 2.30 ni dimasukkan penerangan menteri yang kami dipahamkan nak ucap terima kasih kepada Agung lama, nak ucapkan selamat datang lah kepada Agung baru. Yang mana perkara ini boleh dibuat pada minggu ketiga, iaitu jawapan menteri dan penggulungan Yang Berhormat Perdana Menteri. Itu saja peraturan. Kami nak supaya ikut peraturan. Kalau tak ikut peraturan, kita terpaksa betulkan. Yang di-Pertuan Agong semalam bertitah sebagai penggubah undang-undang ahli parlimen, you sendiri kena ikut peraturan. You tu termasuk kerajaan dan juga pembangkang. Itu keadaannya. Ya, jelas. Okey. Ya. Dalam undang-undang, budi bicara mesti dilakukan mengikut undang-undang dan mengikut kebijaksanaan, judicially and judiciously and reasonably. Kena ada justifikasi. Sekarang ni sepatutnya speaker tidak boleh meluluskan apa saja yang diminta oleh kerajaan kalau sekiranya tidak berperaturan, tidak irregular, apalagi illegal. Betul. Tak boleh ikut peraturan. Sambung. Ya. Perkara-perkara yang tak termaktub di dalam peraturan mesyuarat, speaker boleh menggunakan budi bicara. Tetapi dalam isu ini, urutan sekuen itu, urutan penerangan menteri itu, telah dilakarkan sedemikian rupa selepas soal jawab di dalam peraturan mesyuarat 14.1i. Dan mereka tidak boleh menggunakan peraturan mesyuarat 14.2 untuk memperbetulkan perkara yang memang dalam peraturan mesyuarat dah tercatat tak betul. They can use one. The one is abuse of peraturan mesyuarat dan kuasa speaker. Ya. PM ada cakap dalam Dewan kata tindakan pembangkang ketua Dewan adalah tidak menghormati institusi. Tak ada. Kalau peraturan tak betul, kalau peraturannya dah tak betul, kita tak boleh endorse perkara itu.
Jadi kita tunjukkan kekecewaan kita. Bagi kami, yang sebenarnya yang tak menghormati institusi yang bertanggung adalah yang buat Perdana Menteri. Kerana semalam dah dititahkan, seolah-olah tak percaya, kena bagi penerangan pula dalam parlimen. Penerangan apa lagi? Biarlah dengar perbahasan dulu. Di sini tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapati mereka keluar dewan bukan saja-saja. Ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ini pun bukannya background cekai-cekai. Ramai di antara mereka ini merupakan lawyer. Jadi mereka ini tahu apa yang mereka buat. Mereka keluar dewan kerana dakwa mereka, Speaker Dewan telah melanggar aturan mesyuarat dengan membenarkan Perdana Menteri berucap, sedangkan ucapan Perdana Menteri itu tidak dimasukkan ke dalam aturan urusan mesyuarat. Benda-benda ini tuan-tuan sekalian nampak macam kecil. Alah, tak apalah, bagilah PM berucap dan sebagainya kan. Tak ada masalah, ikut budi bicara Speaker. Tidak. Benda-benda macam ini kena masuk dalam aturan mesyuarat. Ini mesyuarat dewan, bukan borak-borak podcast. Dia ada dia punya adab dia, ada aturan mesyuaratnya, ada undang-undangnya, ada peraturannya, dan setiap benda ini mestilah diikuti untuk setiap masa, termasuklah oleh Speaker Dewan. Memang betul Speaker Dewan ini mempunyai budi bicara yang tersendiri, tetapi budi bicara itu pun kena ikut peraturan dewan, kena ikut aturan mesyuarat. Sekarang ini ucapan Perdana Menteri itu didakwa tidak dimasukkan dalam aturan mesyuarat. Sepanjang hari itu pun kita dah dengar beberapa pihak daripada blok kerajaan telah pun menyampaikan ucapan mereka untuk menyanjungi Yang Dipertuan Agong, untuk berterima kasih, untuk mengucapkan selamat datang dan macam-macam lagi. Siap disokong lagi tu, siap ditambah lagi tu. Jadi cukup-cukup lah. Sedangkan banyak lagi benda yang boleh dibahaskan dalam Dewan Yang Mulia itu. Pembangkang pun ada banyak isu untuk dibahaskan dan macam-macam lagi. Tetapi itulah, saya merasakan macam ni tuan-tuan dan puan sekalian. Speaker Dewan sengaja tahu untuk melengah-lengahkan perbahasan ini supaya untuk mengurangkan ruang untuk pembangkang bercakap. Sebab sekarang ini kita tahu kerajaan tengah tersepit gila-gila. Banyak sangat isu yang melanda pada ketika ini yang kerajaan tak mampu nak jawab. Seperti isu kejatuhan nilai ringgit, seperti isu beras tempatan yang langsung tak ada kat pasaran, tiba-tiba nak muncul beras madani. Kemudiannya isu pasal ekonomi dengan importnya, dengan eksportnya, dengan FDI-nya semuanya merudum, dan macam-macam lagi perkara yang sebenarnya sangat-sangat menyesatkan kerajaan pada ketika ini. Mereka sangat-sangat terdesak untuk pastikan benda-benda ini tidak dibangkitkan dalam Dewan. Jadinya mungkin kerana itulah Speaker Dewan dengan budi bicara beliau walaupun melangkaui undang-undang dan peraturan Dewan membenarkan ucapan itu, ucapan ini, dan beliau tahu yang pembangkang akan bertindak balas, akan melakukan protes sebab beliau tahu beliau telah melanggar aturan Dewan dan sebagainya. Jadinya tuan-tuan dan sekalian, bila pembangkang bertindak protes, of course lah lepas itu anak-anak papa akan melambung. Tengoklah pembangkang langsung tidak hormatkan Parlimen, tak hormatkan Yang Dipertuan Agong dan macam-macam lagi. Semua cercaan dilemparkan, tetapi mereka tidak pernah bother untuk mencari kebenaran. Sebab apa pembangkang buat macam tu? Mereka tidak akan meninggalkan Dewan suka-suka hati. Mereka tidak akan keluar daripada Dewan itu mencemarkan reputasi mereka semata-mata kerana untuk tunjuk act dan sebagainya. Mesti ada sebab. Dan dalam hal ini nampak gayanya mereka mengatakan Speaker Dewan telah melanggar aturan mesyuarat. Kerajaan telah buat parlimen macam mak bapak mereka punya. Kerana itulah mereka keluar daripada Dewan. Mereka tunjukkan protes secara langsung supaya rakyat tahu betapa sekarang ini Dewan jadi cacah merbah. Speaker buat ikut suka hati dia, Perdana Menteri pun buat ikut suka hati dia, kerajaan ikut buat suka hati dia, dan benda ini tidak boleh dibiarkan. Ada asas mengapakah pembangkang buat macam itu. Tetapi itulah dia tuan-tuan. Kerajaan ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat apa saja mereka nak, termasuklah untuk menjadikan parlimen ini sebagai mak bapak mereka punya harta. Lagipun Sani Hamzan dah awal-awal kata macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.